Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bertemu lagi kita dalam siri tazkirah daripada Masjid Saujana Utama, Sungai Buloh, Kuala Selangor. Dan tajuk tazkirah kita pada kali ini ialah bapa yang derhaka. Selalu kita dengar kisah anak derhaka, isteri derhaka. Kali ini kita akan bicarakan bapa yang derhaka. Ada satu kisah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Satu hari, satu orang mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, "Wahai Amirul Mukminin, anak aku ini derhaka kepada aku." Maka Sayyidina Umar Al-Khattab suruh panggil pemuda tersebut. "Bawa anak kamu ke sini." Sayyidina Umar nak nasihat budak ini. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab pun bertanya kepada budak ini beberapa soalan. "Kenapa awak derhaka kepada ayah kamu? Ya, tidakkah kamu takut kepada Allah? Dosa derhaka kepada ayah kamu?" "Wahai anak," kata Sayyidina Umar, "tahukah kamu apakah kewajipan anak terhadap ayah dan ibunya? Kamu wajib taat begitu beginilah." Ya, Sayyidina Umar bagi tazkirah kepada budak ini. Ya, maka budak itu diam, tunduk, kemudian dia angkat kepala. "Amirul Mukminin, saya ingin bertanya kepada Amirul Mukminin, adakah hanya seorang anak sahaja punya kewajipan terhadap ayah dan ibunya? Adakah seorang ayah itu tidak punya kewajipan terhadap anak-anaknya?" Allahu Akbar. Hebatnya budak ini bertanya balas kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kata, ada. Seorang ayah pun ada kewajipan terhadap anak-anaknya. Allahu Akbar. Lalu Sayyidina Umar pun jawab soalan budak ini. Iaitu, apa kewajipannya wahai Amirul Mukminin? Cuba terangkan, kata budak ini kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, yang pertama, hendaklah ia memilih seorang ibu yang baik kepada anak-anaknya. Bila dia nak kahwin, dia pilih bakal ibu yang baik supaya anak-anaknya jangan tercela dengan sebab ibunya. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua katanya, kalau dia dapat anak, hendaklah dinamakan dengan nama-nama yang baik. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiganya, ni antara yang diajar oleh Sayyidina Umar kepada pemuda ini, iaitu hendaklah seorang ayah ini mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, mengajar kitab Allah kepada anaknya. Itu antara kewajipan seorang ayah kepada seorang anak. Lalu budak ini dia kata, "Wahai Amirul Mukminin, ayah saya tak buat satu pun yang Sayyidina Umar katakan tadi. Tak ada satu pun yang dilakukan oleh ayah saya. Sayyidina Umar, mak saya adalah seorang hamba yang dibeli oleh ayah saya. Kemudian dibebaskan dan dijadikan sebagai isterinya. Itulah mak saya. Dia beli mak saya itu, harga dia dulu 400 dirham. Hamba yang dibeli dan dibebaskan jadi mak saya." Satu. Yang keduanya, Sayyidina Umar, saya ni, bapa saya tak bagi nama yang baik kepada saya. Ada riwayat kata dia bagi nama anak dia tu Khaffash, yakni keluang. Ya, dia bagi nama ke anak dia keluang. Anak tu telinga tiru sikit, hitam sikit, gigi dia ada jongang sikit agaknya, wallahualam, dia panggil anak dia keluang. Ya, kita sekarang popular keluang man lah. Ya, dia panggil keluang Batman. Allahu Akbar. Budak ni dia malu dengan nama dia. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, ayah saya tak pernah ajar saya baca Quran. Satu ayat pun saya tak pernah mengaji dengan ayah saya. Sampai sekarang saya tak boleh baca Quran. Sayyidina Umar Al-Khattab dengan marahnya memanggil ayah tadi. Dia kata, "Wahai ayah, kamu dah derhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu derhaka kepada kamu." Allahu Akbar. Ini. Maka Sayyidina Umar kata, "Buakih, pergilah kamu." Allahu Akbar.
Ini tuan-tuan kisah yang berlaku di zaman Saidina Umar. Saya nak ajak sidang penonton yang menonton tazkirah ini, adakah kes itu terus berleluasa berlaku di zaman kita ini? Mari kita lihat, siapakah isteri yang telah kita pilih? Mungkin harga yang kita pilih bukan 400 dirham, mungkin lebih ribu-ribu. Tapi adakah isteri yang kita pilih adalah bakal ibu yang baik terhadap anak-anak kita? Pernah tak semasa kita berkenan dengan seseorang wanita, kita melihat terlebih dahulu akhlaknya? Ini kalau jadi bini aku, kalau jadi mak kepada anak aku, bagus ni. Sebab cakapnya sopan santun. Ya, dia ni orang yang jaga maruahnya. Dia ni jaga adab sopannya. Tapi memanglah, bila orang bercinta, bila bertemu memang nampak sopan santun. Dating, Allahu Akbar. Pijak semut tak mati. Oh, lembutnya cakap. Di rumah, ya Allah, macam puntianak. Astaghfirullahaladzim. Tapi kita boleh melihat, kita boleh menilai pasangan kita. Kita pilih dulu kenapa? Ini satu persoalan. Bila orang nak kahwin, dia kena pastikan kata Nabi SAW, fadfar bidhatid din. Pilihlah calon isteri dan calon suami kamu berdasarkan kepada agama. Sebab calon suami yang kamu pilih itu adalah calon ayah kepada anak-anak kamu. Calon isteri yang kamu pilih itu sebenarnya calon ibu kepada anak-anak kamu. Calon nenek kepada cucu-cucu kamu. Nak tak kamu dapat seorang nenek yang mami jarum engkap ni, yang mulutnya ya Allah murai, ya Allah lidahnya tajam, ya Allah mata duitan, tak pandai tutup aurat. Allahu Akbar. Bayangkan anak, ya, dia tengok mak dia, ya Allah tu mak engkau gemat, pakai ya Allah macam tak cukup kain. Itu mak engkau ke tu? Ya Allah macam putih anak busuk sundal malah. Astagfirullahalazim. Ini pertama. Kalau kita gagal untuk memilih calon isteri yang terbaik untuk kita, yakni calon seorang ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, sebenarnya kita sudah derhaka kepada anak kita sebelum anak derhaka kepada kita. Allahu Akbar. Yang kedua, dalam peristiwa ini Sayyidina Umar memberitahu bahawasanya pemilihan nama anak-anak, Allahu Akbar, nama ini tuan-tuan adalah merupakan doa. Setiap kali tuan-tuan panggil nama anak-anak tuan-tuan, itu adalah doa. Muhammad, wahai anak yang terpuji. Mahmud, yang dipuji orang. Allahu Akbar. Kita panggil anak nama dengan nama yang baik. Ini kadang-kadang dia tak tahu makna pun anak dia. Dia namakan anak dia Kaslan. Kaslan ni bahasa Arab. Sudahlah ustaz. Kaslan, ya, sama dengan Fadlan katanya. Tak, Fadlan lain. Fadlan makna kelebihan. Kaslan maknanya kemalasan. Allahu Akbar. Malas anak dia. Astagfirullahalazim. Dia bagi nama anak dia, ya Allah, Akilah. Akilah. Oh, nampak macam sedap. Tapi Akilah maknanya yang kuat makan. Allahu Akbar. Dia bagi nama anak dia Naimah. Naimah, sedaplah ustaz. Arab. Naimah maknanya yang kuat tidur. Astagfirullahalazim. Banyak ayah-ayah tak prihatin, tak peka tentang bab nama anak. Dia seronok je. Kadang-kadang nama dah bagus, tapi dia panggil tak bagus. Dia panggil anak dia nama Muhammad, tapi dia panggil Mat. Mat tu makna mati. Mat. Astagfirullahaladzim. Dia tambah pula anak dia tu. Ni tuan-tuan saya nak sebut ni. Ya, ramai orang Melayu, dia kata dia sayang Nabi SAW. Tapi orang yang bernama dengan nama Nabi, inilah orang yang paling banyak dihina di kalangan masyarakat kita di kampung. Muhammad di kampung patut dimuliakan. Nama dia sama macam nama Nabi. Allah, kita jumpa dia, tahniahlah ayah kamu, baguslah bagi nama kamu. Nama macam nama Nabi. Betul, kita tukar nama dia. Kalau orang tu panjang, kita panggil dia Mak Panjang. Kalau orang tu gemuk, kita panggil dia Mak Barai dan sebagainya. Orang ni lah yang paling banyak digelar di dalam masyarakat. Allahu Akbar. Anak kita panggillah dengan nama yang baik, kerana itu adalah doa untuk mereka. Dan yang ketiga, ya, ajarkan anak-anak kita Al-Quranul Karim. Bapa, ramai yang susah hati anak tak boleh cakap Inggeris. Ramai yang susah hati anak dia tidak berjaya, hebat dalam pelajaran. Tapi ramai yang tidak rasa apa-apa kalau anak tak pandai mengaji. Bagaimana anak nak taat Allah kalau kalam Allah tak pernah dengar?
Bagaimana anak nak tahu agama Allah kalau dia tidak belajar sumber dan punca agama Allah Subhanahu wa taala? Justru jangan jadi bapa derhaka. Kalau tidak, tunggulah anak akan balas penderhakaan tersebut. Jadi anak derhaka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Mari kita jadi bapa, ibu yang soleh. InsyaAllah Allah bagi kepada kita anak-anak yang soleh yang akan mendoakan untuk kita. Sekian untuk tazkirah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.